Ada seorang pakcik bawah jambatan, kaki sebelah tak ada. Saya ajak dia pergi masjid. Saya kata Allah Maha Kaya pakcik, baik. Allah ni sayang pakcik. Allah sayang pakcik, dia jumpakan kita, dapat sebut nama dia. Pakcik tahu ada orang ada macam-macam dalam dunia, dah nak habis dah hidup. Nak kata tak ada duit, dah habis semua duit dah dalam dompet dia, dalam hidup dia. Nak kata tak ada kereta, semua jenis kereta dia dah ada. Nak kata tak ada keluarga, semua ahli keluarga macam-macam dah bercucu cicit dah. Nak habis dah hidup. Tapi tak sempat kenal Tuhan yang bagi semua ni ialah Allah. Pakcik kenal Allah walaupun bawah jambatan. Pakcik lagi lena pada kami. Ada orang duduk kat rumah, pakcik tak boleh tidur malam, lari keluar rumah pula semula kan. Dah balik rumah keluar pula semula, tak boleh tidur. Malam-malam tak boleh tidur, tengok TV je. Yang ni boleh tidur bawah jambatan, pukul 10 dah tidur dah. Lena tidur 9.30 bawah jambatan. Tikus besar-besar lalu, tidur dia lena, dengkur-dengkur tepi jalan, tepi jambatan. Nyamuk tak sakit ke? Pakai satu je ubat nyamuk. Tu kalau kita tak tahulah, terbakar bawah jambatan tu, kita pasang ubat nyamuk. Pakcik tu tidur. Saya kata, pakcik Allah ni baik, sayang kat pakcik. Tak adalah, mana ada Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, buat apa dia ambil kaki saya sebelah? Tuhan tu jahat, dia ambil kaki saya satu kaki dah tak ada. Isteri anak saya dah mati accident, Tuhan tu jahat, dia ambil keluarga saya. Jadi saya kata kat dia, saya pujuk dia, awak senang lah cakap, hidup awak senang. Hidup awak senang, makan sedap, tidur lena. Tak adalah pakcik, saya dulu keluarga saya tak kenal Tuhan. Masa tu keluarga saya kaya, saya tak bahagia. Tapi lepas tu bapa saya bankrupt, keluarga saya kenal Tuhan, keluarga saya kenal Allah. Saya dulu kalau tak kenal Allah, buat jahat, susah je buat jahat, pening je macam-macam buat, mengamuk, bergaduh. Tapi lepas kenal Allah, hidup saya berubah. Sebab saya tahu kalau saya susah, saya tak seorang, saya ada Allah. Orang Islam, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Kita ada Allah. Siapa dia? Allah yang punya semua. Ni bumi yang kita pijak ni, Allah yang punya. Langit ni siapa yang punya? Allah yang punya. Malaysia ni siapa punya? Allah yang punya. Amerika siapa punya? Allah yang punya. Jepun siapa yang punya? Allah yang punya. Bulan matahari siapa punya? Allah yang punya. Semua sekali dalam dunia ni Allah yang punya. Allah yang punya. Manusia cuma diberi amanah sikit, begini sikit. Ada orang diberi amanah anak 2 orang, ada orang diberi amanah isteri, ada orang diberi amanah sikit-sikit dalam hidup. Kita pun mula perasan lah. Saya pun perasan, wah ni saya punya ni. Tak, Allah yang punya. Tangan saya, tak, Allah yang punya. Ni tangan kiri saya punya, tak, Allah yang punya. Lidah saya punya, tak, Allah yang punya. Kaki saya punya, tak, Allah yang punya. Siapa punya semua ni? Allah yang punya. Tak ada pun kita punya. Orang sayang sangat, sekejap mata orang pijak balik dia semula. Kita sayang sangat orang, esok kita dah tak sayang dia. Hari ni kita rasa begini kita punya, Allah ambil, bukan kita punya. Jadi pakcik tu kata kat saya, dia rasa Tuhan ni jahat. Saya kata dengan dia, pakcik salah, tak salah, pakcik tak kenal Tuhan. Mes ni saya bawa pakcik pergi masjid, pakcik duduk sana, ikut saya maghrib, isyak, itikaf kat masjid, kuliah subuh. Lepas tu kalau pakcik dah duduk, rasa tak bahagia juga, saya hantar pakcik balik. Kalau pakcik rasa saya buang masa pakcik lempang yang muka saya kuat-kuat. Pakcik ikut saya pergi masjid. Dia pun janji, esok saya ambil dia. Maghrib saya ambil dia datang masjid. Macam malam ni lah, ada program kat masjid, malam minggu. Pergi kat masjid, ambil maghrib, kat masjid Seri Petaling. Saya bawa dia maghrib, isyak. Lepas tu masa tu lama dah isyak, itikaf kat masjid, dia subuh. Habis subuh, pakcik jom saya hantar balik pakcik. Dia kata apa? Ustaz, saya tak nak balik boleh? Saya nak duduk sini lama sikit. Pakcik nak berapa lama? Berapa lama yang ada ustaz? Ada 2-3 hari ada, seminggu ada, 10 hari ada, sebulan ada, 40 hari ada, 3 bulan ada, 4 bulan ada, berapa bulan pakcik nak? Jadi dia kata dia nak sebulan, begitulah. Saya pun bagi ikut kawan saya. Ada kawan saya nak pergi berdakwah kawasan pedalaman, jadi bawa ikut ustaz tu. Nanti pakcik belajar dengan dia. Tapi saya tak bawa duit ustaz. Dan saya pun bagi, kata ni ada duit untuk pakcik, dah ada orang bagi dah. Bagi duit, ada duit lah bagi kat dia. Berapa ratus bagi. Lepas tu saya siapkan beg. Macam mana ustaz dah siapkan beg untuk saya? Saya memang dah rancang untuk pakcik macam ni sebenarnya kan. Daripada awal dah ada dah. Kalau tak nak pun tak balik. Dia pun pergi. Sekali bila dia pergi, saya nak balik, dia kata sekejap ustaz, sekejap. Dia pergi beli kat kedai bawah, dia pergi beli serban. Saya sedih nak tengok masa tu. Dia beli serban. Sebab kat masjid tu ada ramai orang pakai serban. Dia teringin nak pakai serban tu. Kadang-kadang macam tu lah. Dia pun pakai, saya pakaikan dia serban. Masa saya pakaikan dia serban, tiba-tiba dia nangis kuat-kuat. Dia kata, ustaz, saya tak pernah rasa bahagia macam ni dalam hidup saya. Saya tak pernah rasa bahagia macam ni dalam hidup saya. Saya tengok tu saya jadi sedih. Sebab tu saya beritahu tuan-puan sekalian, hari ni kenapa keluarga kita tak bahagia, hidup kita kurang bahagia?
sebab kita kurang menyebut nama Allah dalam hidup kita. Kita rasa mungkin sebab kita kurang duit. Betul juga. Bukanlah tak betul, betul juga. Tak salah pun kalau tuan-tuan nak fikir apa, semua betul. Tapi nombor satu sebenarnya kita tak bahagia sebab kita kurang sebut nama Allah dalam keluarga kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati itu menjadi tenteram, tenang. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, sampai habis. Siapa berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia. Rumah besar tapi macam tak ada rasa apa. Ada kereta besar tapi hati sempit. Sempit tu kat sini. Bahagia tu tak bahagia tu kat sini. Ada duit bahagia, tak ada duit bahagia. Ada tengah dapat gaji besar bahagia, kena kurang gaji bahagia. Tengah dapat bonus bahagia, tak dapat bonus bahagia. Bahagia tu kat sini. Tengah orang sanjung, puji melambung-lambung kita, bahagia. Orang pijak kita pun bahagia. Kita sedih tapi bahagia. Bahagia tu kat sini bila hati kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat Nabi, dia pergi sampai mana-mana negara buat dakwah. Raja orang ni khianat dia, bagi makan buah-buah masam, buah-buah buruk bagi dia makan, yang teruk-teruk. Jadi supaya dia buat muka jahat depan raja, supaya apa, maki hamun lah, supaya tunjuk muka adab tak elok depan raja. Sekali bila makan, sahabat ni makan, ada yang pelan-pelan letak, ada yang berhenti, ada yang dia buat macam biasa je muka. Sebenarnya kalau orang lain termasuk mulut tu terus macam geli nak buang terus, tapi dia buat biasa. Sekali raja tanya, raja cuba makan makanan sahabat ni, makan-makan. Raja kata, siapa tergamak bagi makanan macam ni pada kamu? Orang nak kenakan sahabat Nabi. Jadi tanya, kenapa kamu tak komplain makanan ni? Tahu tak sahabat kata apa? Tuanku, kami tak tengok apa kami makan, tapi kami lihat siapa yang beri kami makan. Nabi Muhammad SAW yang kami sayangi tak pernah komplain makanan yang dia makan. Itu orang beriman. Nak komplain makanan pun malu. Sebab Allah tengok. Malu nak tengok, nak komplain. Sebab Allah tengok. Ni sahabat Nabi jalan, hujan. Nabi kenakan diri kat hujan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan hujan? Hujan bukan biasa punya hujan, kan hujan. Orang kat sana kena hujan macam kuat-kuat macam tu, kan hujan. Tahu Nabi kata apa? Hujan ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang beriman. Nak komplain hujan malu, panas malu. Kita tak. Panas kita komplain, hujan kita komplain, lapar komplain, kenyang pun komplain, kurus pun komplain, gemuk pun komplain. Apa benda dalam hidup semua kita komplain. Tuan-tuan dan puan sekalian, belajar bersyukur pada Allah. Orang yang kenal Tuhan, kenal Allah, dia tak tengok siapa isteri dia, tapi siapa yang beri isteri tu. Orang kenal Allah, dia tak tengok siapa suami dia, tapi siapa yang takdirkan suami tu untuk dia. Orang kenal Allah, dia tak tengok siapa anak dia, tapi siapa yang takdirkan anak tu untuk dia. Saya naik teksi dengan kawan saya, tiba ada orang perempuan tumpang tengah malam kat KL. Orang perempuan naik, dia kerja GRO. Naik, macam tahulah kerja-kerja kat situ. Dia berbual, kawan saya tu berbual dengan dia, cakap dengan sikit. Kawan saya kata, kalau kereta cantik mana pun, kalau pulang kat Tuhan, kereta tu kena nak pulang pada tuan dia, kena basuh bersih-bersih. Kita nak balik pada Allah ni kena bersih, tak boleh ada dosa. Balik ke Allah ni kena bersih daripada dosa. Dia perempuan tu tanya, Cina, dia tanya, Tuhan tu ada ke tak ada? Mana Tuhan tu ada? Kalau Tuhan tu ada, buat tak adalah saya kerja macam ni, dia bagi saya kaya, senang, saya tak payah susah-susah. Kalau Tuhan ada, dia tanya, kalau Tuhan ada, kenapa ada budak lahir dalam dunia cacat? Ada budak lahir dalam dunia tak ada tangan, kita tengok pun kesian. Takkan Tuhan tak kesian tengok budak tu lahir cacat? Saya beritahu kat dia, kadang-kadang ada orang, saya jumpa satu orang mak, anak dia 4 orang cacat. Anak dia 4 cacat, OKU. Yang 3 tu kepala dia besar. Anak dia paling cepat pergi tandas umur 7 tahun. Paling cepat pergi tandas umur 7 tahun. Taik ni bersepah-sepah dalam rumah biasa. Taik bersepah-sepah dalam rumah biasa. Yang pertama pergi tandas umur 7 tahun. Tapi tahu apa dia kata? Dia tak pernah marah pada anak ni. Dia rasa bahagia. Dia rasa bahagia, seronok. Dia kuat semayang, kuat berdoa. Dia rasa bersyukur dalam hidup dia. Mengalahkan mak-mak biasa-biasa. Ini kan pula ayah. Ayah memang kalah awal dah lah kan. Tak larat nak jaga dah. Mak-mak pun semua kat mak kalah. Dia jadi orang yang sangat kuat sebab dekat hati dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya jumpa lepas ceramah, saya ceramah, ada satu orang jemput saya, bagi macam tazkirah lah. Saya pun tak tahu, saya tengok dah lama cerita tu. Dia cakap restoran sekian, saya pun pergi. Sekali saya pergi kat belakang Jalan Ampang, dia beritahu restoran, nama restoran. Sebenarnya belakang N Pub, belakang tu pub. Jadi macam pub, private pub lah. Aduh, saya dah menggeletar dah. Macam mana pula nak masuk ceramah, macam mana pula ni? Saya pun masuk je lah, sebab orang tu dah jemput. Saya masuk, saya pun bagi ceramah. Ada syarikat besar buat buka puasa kat situ. Saya pun bagi ceramah sebelum buka puasa tu.
Lepas habis saya ceramah, lepas saya tak makan, saya minum air je, sembahyang maghrib dengan dia orang kat situ. Dia nampak sembahyang maghrib. Lepas tu habis sembahyang maghrib, habis tu teruk jugalah. Habis sembahyang maghrib tu, saya pun naik kereta. Tiba ada seorang kakak kejar saya. Dia kata, "Ustaz, Tuhan ni," ya, dia kata, "Ustaz, Tuhan ni tak ada. Saya ada ayah." Dia tanya, "Ustaz, Tuhan ni ada ke tak ada? Kalau Tuhan ni ada, dia susahkan saya." Saya tanya kenapa. Dia ringkaskan, ayah dia jahat, pergi semayang tapi kuat pukul mak dia, dera mak dia siang malam. Lepas tu dia pun tak percaya orang semayang, dia kahwin dengan orang biasa. Suami jumpa kat kelab, sekali suami dia lagi teruk daripada bapak dia. Dia ingat tak semayang kot baik, sekali sama juga. Jadi dia tak percaya lelaki dah. Tapi ada seorang anak lelaki dia, sebiji macam suami dia. Jadi kata, "Ustaz, Tuhan ni zalim, kejam, uji saya. Jadi saya tak percaya Tuhan." Saya kata kat dia, saya pergi Bangkok beberapa tahun lepas, program kat Ramadan kat sana. Sepanjang saya duduk sana, tuan-puan, malam-malam pakcik ni ikut saya. Dia tak ada 12 tangan, tak ada 12 kaki. Bila semayang, tengah malam saya dengar bunyi orang nangis-nangis. Saya pergi kat dia, tengok pakcik tu nangis-nangis semayang. Malam-malam tolong susun selipar, siap parking reverse lagi. Tak ada tangan kaki, mengesut-esut basuh tandas. Saya kata dekat kakak ni, saya pergi rumah orang tadi. Di rumah dia ada 8 orang anak. Tak ada tangan kaki, dia 8 orang anak. Allah Maha Kuasa. 4 orang anak dia hafiz Quran. 4 orang anak hafiz Quran. Jadi saya kata, "Abang, tuan tanya semenjak bila kaki ni tak ada? Maaf tanya." Setiap kali dia jawab soalan, dia kata apa? "Tak apalah Ustaz, tanyalah. Allah ni baik, Allah ni baik, Allah ni baik." Saya kata, "Kakak, orang ni tak ada tangan kaki, tapi dia kata Allah baik. Kakak depan saya ada 2 tangan, 2 kaki, ada macam-macam nikmat. Kakak kata Tuhan tak pernah buat baik pada kakak. Salah Tuhan atau salah hati kita yang tak nak kenal Tuhan." Tuan-tuan dan puan sekalian, mengenal Allah ni bahagia. Sebab tu Nabi SAW datang dalam dunia ni nak bawa kita semua dekat dengan Allah SWT.